Saya, Cikgu Habibah. Kita ada 72 siri pembelajaran untuk dipelajari. Murid-murid dah bersedia untuk belajar? Jika sudah bersedia, mari kita belajar sekarang. Kali ini, kita akan belajar subjek sains. Jom kita belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, apa khabar? Cikgu doakan kamu semua dalam keadaan yang sihat-sihat selalu. Sekarang kamu bersama dengan Cikgu Hafiz bagi mempelajari mata pelajaran sains yang bertajuk daya. Sebelum cikgu mulakan, cikgu akan terangkan apa itu daya. Daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas satu objek. Daya tidak boleh dilihat dengan mata kita tetapi ianya boleh dirasai. Antara contoh daya ialah seperti menggerakkan objek yang pegun, memberhentikan objek, mengubah pergerakan objek, mengubah bentuk objek dan akhir sekali mengurang atau menambahkan kelajuan objek yang sedang bergerak. Berikut merupakan kesan daya dalam kehidupan seharian. Yang pertama, bola bergerak apabila disepak oleh pemain bola sepak menunjukkan daya yang dikenakan boleh menggerakkan sesuatu objek yang pegun. Yang kedua, spring meregang apabila ditarik menunjukkan bahawa sesuatu bentuk objek boleh diubah menggunakan daya. Yang ketiga, pemain bola menukar arah untuk menjaringkan gol menunjukkan daya boleh mengubah arah sesuatu objek. Yang keempat, penjaga gol memberhentikan bola yang disepak oleh seorang pemain bola menunjukkan daya boleh memberhentikan objek. Dan yang terakhir, daya yang dikenakan pada objek yang bergerak perlahan mengakibatkan objek itu bergerak lagi laju. Dan daya yang dikenakan pada arah bertentangan akan mengakibatkan sesuatu objek itu berhenti atau menjadi perlahan. Seterusnya, dalam tajuk daya, kamu juga akan mempelajari daya geseran. Apa itu daya geseran? Daya geseran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Daya geseran sentiasa menentang arah dengan pergerakan objek. Ini bermaksud jika objek bergerak ke hadapan, daya geseran akan bergerak ke belakang. Daya geseran ini akan menyebabkan sesuatu objek bergerak perlahan dan akhirnya berhenti. Sebagai contoh daya geseran, ada seorang pemuda sedang menolak mesin rumput. Arah pergerakan pemuda itu menolak mesin rumput ke hadapan, tetapi daya geseran adalah ke belakang. Manakala dua permukaan yang bersentuhan dalam gambar ini adalah di antara rumput dan juga mesin rumput ataupun rumput dan juga kaki pemuda itu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi daya geseran. Yang pertama adalah keadaan permukaan. Jika keadaan permukaan sesuatu kawasan itu basah, maka daya geseran yang terdapat pada kawasan tersebut adalah kecil. Dan jika keadaan permukaan sesuatu kawasan itu kering, maka daya geseran yang terdapat pada kawasan itu adalah tinggi. Yang kedua, jenis permukaan. Jenis permukaan yang kasar akan mengakibatkan daya geseran yang terdapat pada kawasan tersebut tinggi. Dan jika keadaan permukaan sesuatu kawasan itu licin seperti di bilik air yang mempunyai lantai mozaik, kita akan dapati daya geseran di situ rendah. Di samping itu, faktor yang mempengaruhi daya geseran adalah berat sesuatu objek. Jika objek itu berat, maka daya geseran itu akan menjadi tinggi. Manakala, jika objek itu ringan, maka daya geseran akan menjadi rendah. Daya geseran ada kebaikannya dan juga ada keburukannya. Antara kebaikan daya geseran adalah daya geseran membolehkan manusia berjalan atau berlari. Selain itu, daya geseran juga membolehkan sesuatu objek kekal di tempatnya. Yang ketiga, daya geseran juga membolehkan manusia memegang sesuatu barang tanpa terlepas. Di samping itu, daya geseran juga mempunyai keburukannya. Antaranya ialah barang yang mempunyai geseran yang kuat akan mudah haus, seperti selipar dan juga tayar kereta. Yang kedua, barang yang menerima lebih geseran akan mudah rosak, seperti enjin kereta. Yang ketiga, barang yang selalu menerima geseran perlulah kerap diservis supaya
tidak rosak. Sampai di sini sahaja video cikgu pada kali ini. Sebelum berpisah, cikgu ingin imbas kembali apa yang telah kamu pelajari. Yang pertama, cikgu ada terangkan kepada kamu apa itu daya. Kemudian, kita masuk kesan daya dalam kehidupan seharian. Yang ketiga, cikgu ada menerangkan kepada kamu tentang daya geseran. Kemudian, cikgu masuk kepada faktor yang mempengaruhi daya geseran tersebut. Dan akhir sekali, cikgu ada menceritakan tentang kebaikan dan juga keburukan daya geseran. Sampai di situ saja untuk video cikgu kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.